Bismillahirrahmanirrahim. Pokok sawit ditanam tinggi, banyak ditanam seluruh negeri. Kelapa sawit sumber rezeki, memacu ekonomi negara industri. Assalamualaikum dan salam perjuangan saya ucapkan kepada panel hakim yang arif lagi budiman, pihak penganjur, peneraju kegemilangan serta hadirin yang dimuliakan. Saya Muhammad Hafiz bin Hishamuddin, pelajar tingkatan 4 Ibnu Amir dari Sekolah Menengah Seri Al-Amin Bangi, akan membawakan pidato bertajuk Hargai Sawit Malaysia. Hadirin yang bervisi, sawit atau nama saintifiknya Elais guineensis Jack berasal dari Afrika Barat. Sawit mula-mula dibawa ke negara ini oleh orang British untuk dijadikan pohon hiasan di dalam taman pada tahun 1870-an. Tahukah hadirin, tanaman komersial kelapa sawit di negara ini diusahakan oleh Henry Falconer pada 1917. Ini bermaksud sudah lebih 100 tahun tanaman ini mencorakkan sektor pertanian menuju perkembangan industri. Pokok sawit membawa keuntungan yang besar. Mana tidaknya tanaman sawit mengeluarkan hasil yang berterusan dan tinggi selama 20 hingga 30 tahun. Jika dibandingkan dengan tanaman minyak sayuran yang lain, sawit tidak memerlukan keluasan tanah yang besar untuk menghasilkan jumlah minyak sayuran yang banyak. Sebatang pokok sawit yang subur boleh menghasilkan 26 buah tandan segar dalam masa setahun. Banyaknya bilangan buah yang dihasilkan. Buah sawit yang masak akan berwarna merah keemasan. Ia perlu dituai dan dihantar ke kilang dengan segera bagi memastikan hasil minyak yang diperah berkualiti tinggi. Pokok kelapa sawit digelar sebagai pokok 1000 guna kerana daripada pelepah hinggalah ke batangnya boleh dijadikan kegunaan manusia. Seperti yang umum sedia maklum, buah kelapa sawit digunakan dalam banyak aspek kehidupan, bermula dari aspek kesihatan, makanan, perubatan, kecantikan sehinggalah produk perindustrian seperti cat dan racun serangga. Batangnya pula boleh dijadikan bahan untuk membuat perabot dan dikitar semula sebagai bahan organik. Pelepah kelapa sawit digunakan secara meluas sebagai makanan ternakan, papan gentian dan boleh juga dikitar semula sebagai bahan organik. Menyedari hakikat yang sangat besar ini, beberapa persoalan muncul di fikiran saya tentang bagaimana untuk terus mara ke hadapan. Kemampanan dalam produktiviti dan alam sekitar, peningkatan nilai tambah dan peluang rangkaian nilai baharu. Dalam jangka masa terdekat adalah amat penting pengeluaran pensijilan minyak sawit Lestari Malaysia MSPO dipercepatkan. Ancaman pensijilan tunggal seperti yang dicadangkan Parlimen Eropah seharusnya menyedarkan kita bahawa MSPO harus diiktiraf secara universal dan tidak menjadi inisiatif kita sendiri sahaja. Bagi pekebun-pekebun kecil yang membentuk hampir 40% daripada keluasan penanaman kelapa sawit, MSPO adalah jambatan utama dalam memastikan kepatuhan terhadap piawaian mampan dengan kos berpatutan dan proses dioptimumkan untuk mereka yang kekurangan sumber. MSPO boleh membantu mempertingkatkan produktiviti, tetapi pada masa yang sama, khususnya dengan kekurangan tanah dan tenaga buruh, cara baru meningkatkan tahap produktiviti mesti diterokai dan diusahakan. Dengan kejayaan dalam urutan genom kelapa sawit, usaha yang lebih dapat difokuskan bagi mempertingkatkan produktiviti menerusi ciri fisiologi dan fizikal. Sementara itu, kewujudan industri 4.0 dan pendigitalan membuahkan persoalan sama ada teknologi autonomi, internet untuk segalanya dan data besar dapat dimanfaatkan bagi meningkatkan kecekapan di ladang. Hadirin yang cakna akan perubahan, secara keseluruhan, kelapa sawit sudah menjadi bahagian daripada kehidupan masyarakat Malaysia. Bertitik tolak daripada itu,
semua adiwangsa tercinta perlu berganding bahu bagai aur dan tebing bagi menyokong aspirasi kerajaan untuk membawa kelapa sawit ini terus menyumbang kegemilangan ekonomi negara. Keadaan ini penting kerana ancaman daripada pihak luar semakin membara-bara dalam meruntuhkan kegemilangan yang kita bina sejak dahulu lagi. Akhir kata, hargai sawit Malaysia untuk keberlangsungan kegemilangan ketamadunan kita. Sekian, terima kasih.